Kemungkinan besar ramai di antara kita yang tidak pernah mendengar tentang syarikat BlackRock. BlackRock suatu masa dahulu merupakan sebuah syarikat kewangan yang paling berpengaruh dan pelabur terbesar di atas muka bumi dengan aset bernilai sekitar 9.6 trilion US dollar sehingga Jun 2022 berbanding 9.01 trilion US dollar setahun sebelumnya iaitu pada 31 Mac 2021. Jumlah aset di bawah pengurusan BlackRock Inc. meningkat hampir 2 kali ganda antara tahun 2016 dan 2021 sekaligus mencapai nilai yang menjadikan mereka syarikat pengurus aset terbesar di dunia. Syarikat ini menguruskan pelbagai jenis aset seperti equity, pendapatan tetap dan banyak lagi. Sehingga 2020, bahagian terbesar aset yang diuruskan BlackRock ialah equity yang menyumbang hampir separuh daripada jumlah pengurusan aset mereka pada tahun itu. BlackRock telah ditubuhkan oleh pengasas dan ketua pegawai eksekutif Larry Fink pada tahun 1988 di New York City sebagai syarikat pengurusan risiko dan pengurus aset. Kini, ia adalah pengurus aset terbesar dunia dengan 10 trilion US dollar kini dalam portfolionya. Menurut MarketWatch, pada masa ini terdapat sekitar 40 trilion US dollar dalam edaran di seluruh dunia dan ini bermaksud BlackRock menguruskan 1/4 daripada wang dunia. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana syarikat BlackRock memiliki dunia. Teruskan menonton. BlackRock dan Vanguard adalah dua daripada 3 firma terbesar pengurusan aset dana pasif di dunia. Firma ketiga terbesar iaitu State Street juga dimiliki oleh BlackRock di mana pemegang saham terbesarnya dimiliki oleh Vanguard. Dengan kata mudah, hampir kesemua syarikat gergasi pengurusan aset ini dipegang oleh BlackRock. Vanguard pula ialah pemegang saham terbesar BlackRock di mana ia mempunyai struktur unik yang menjadikan pemilikannya lebih sukar untuk dibezakan dan difahami. Namun begitu, kebanyakan keluarga tertua dan terkaya di dunia boleh dikaitkan dengan dana Vanguard. BlackRock dan Vanguard bersama-sama memiliki 18% Fox, 16% CBS, 13% Commerce, 12% daripada CNN dan 12% daripada Disney. Mungkin banyak media yang menonjolkan mereka sebagai saingan, tetapi sebenarnya ia dimiliki oleh syarikat yang sama. Walaupun BlackRock dan Vanguard membentuk landscape media dunia, senjata rahsia BlackRock iaitu algoritma perdagangan lanjutan yang dipanggil Aladdin telah membentuk pasaran global selama beberapa dekad. BlackRock juga mengendalikan Aladdin yang merupakan platform teknologi gergasi yang menyelih aset bernilai lebih daripada 21.6 trilion US dollar. Aladdin melaksanakan dagangan dalam setiap kelas aset merentas industri dan mengarahkan tindakan rizab persekutuan dan hampir setiap bank utama di Amerika Syarikat. Ia mengawal lebih separuh daripada semua dana dagangan bursa, ETF, 17% daripada pasaran bond dan 10% daripada pasaran saham. Aladdin juga mengumpulkan metadata pada setiap pasaran, setiap syarikat, setiap aset dan menggunakan pembelajaran mesin untuk mengira dagangan mana yang perlu dibuat dalam masa yang lebih singkat daripada masa yang diperlukan jika ia dilakukan secara manual. Rangkaian yang membentuk Aladdin ialah kira-kira 5,000 komputer yang digunakan BlackRock untuk memantau berjuta-juta perniagaan dan menganalisis portfolio para pelanggannya 24 jam sehari bagi melakukan analisis risiko. Ia juga bertindak sebagai sistem saraf pusat bagi kebanyakan pemain besar dalam industri pengurusan pelaburan. Setiap bank dan dana utama dunia telah bergantung pada Aladdin dan kecerdasan buatannya yang berkuasa untuk mengalahkan pasaran. Pada September 2021, BlackRock telah menjadi tajuk utama di dada-dada akhbar selepas syarikat itu membelanjakan hampir 25 bilion untuk membeli rumah keluarga tunggal yang direka bentuk untuk digunakan sebagai unit kediaman tunggal dengan satu pemilik, tiada dinding kongsi dan tanahnya sendiri di Amerika Syarikat dan seterusnya mengubahnya menjadi hartanah sewa. Dalam kebanyakan kes, BlackRock sendiri membayar jumlah wang yang lebih tinggi daripada yang diminta oleh penjual dan sekaligus membunuh impian pemilikan rumah untuk golongan kelas pertengahan. Dalam hanya 33 tahun, BlackRock telah berkembang daripada syarikat kecil menjadi pengurus aset terbesar dan paling dipercayai di dunia sehingga dilabel sebagai syarikat yang menahluki dunia. Bukan itu sahaja, firma itu juga telah menjadi entiti yang semakin berpengaruh di Wall Street serta menjadi pintu masuk antara kewangan dan politik. Firma itu menawarkan pelbagai dana dan portfolio seperti equity, instrumen pasaran wang dan pendapatan tetap. Kebanyakan pelanggan mencari BlackRock untuk mendapatkan akses kepada dana bersama pelaburan tertumpu pada objektif yang berkaitan dengan pendapatan persaraan dan simpanan kolej serta ETF. Tidak hairanlah kenapa BlackRock merupakan syarikat induk bagi kumpulan ETF iShares yang juga pemegang global terbesar bagi ETF. Larry Fink dan BlackRock.
Hari ini, sekurang-kurangnya 3 daripada pemimpin BlackRock kini sedang memegang peranan penting dalam Kabinet Presiden Amerika Syarikat Joe Biden. Memandangkan syarikat ini mempunyai tabiat membentuk bayangan menjelang peralihan presiden dan perlibatannya dalam program Rizab Persekutuan Baru Amerika Syarikat, Bloomberg mengelarkan BlackRock sebagai cawangan kerajaan keempat Amerika Syarikat. BlackRock diasaskan pada tahun 1988 oleh seorang bilioner berpengaruh bernama Larry Fink, dan firma ini beroperasi secara global dengan memiliki 70 pejabat di 30 negara serta pelanggan di 100 buah negara. Larry Fink merupakan salah seorang tokoh kewangan yang paling menonjol hari ini. Fink berasal daripada keluarga yang sederhana di mana bapanya mempunyai kedai kasut manakala ibunya merupakan pengajar bahasa Inggeris. Fink mendapat kelulusan daripada University of California dalam jurusan Sains Politik dan ijazah dalam jurusan Hartanah. Dia memulakan kerjayanya di Wall Street pada usia 24 tahun dan seterusnya berjaya memasuki First Boston dan seterusnya diangkat menjadi ketua penjanaan dan penciptaan sekuriti syarikat itu selepas 3 tahun menyertainya. Fink telah meningkatkan pendapatan Boston sebanyak 1 juta US dolar dan seterusnya dilantik sebagai ketua pengarah eksekutif termuda ketika berusia 27 tahun. Semasa krisis kewangan tahun 2008, apabila kerajaan Amerika Syarikat menyelamatkan syarikat kewangan gergasi di Wall Street seperti Bear Stearns, AIG dan Freddie Mac, BlackRock merupakan syarikat yang diupah oleh kerajaan Amerika Syarikat untuk melakukan analisis berdasar dan menyelesaikan segala kekacauan yang berlaku. Firma ini telah dianugerahkan kontrak utama kerajaan Amerika Syarikat untuk membantu krisis tanpa pemindaan kompetitif sambil diselubungi dengan rahsia. Dalam erti kata lain, Larry Fink telah diupah untuk menjadi pengurus penyelamat Washington di Wall Street, walaupun BlackRock adalah salah satu pemegang saham terbesar dalam bank tersebut. Pada tahun 2020 pula, pencetak wang Amerika Syarikat iaitu Federal Reserve System pula mengupah BlackRock untuk menguruskan skim mereka untuk membeli bond korporat. Dalam hal ini, sekali lagi syarikat yang dibantu dan diselamatkan oleh BlackRock adalah syarikat yang sama di mana BlackRock memiliki kepentingan terbesar. Hari ini, antara pelanggan BlackRock termasuklah akaun-akaun persaraan orang awam dalam bentuk dana pencen, dana kekayaan negara, bank-bank pusat, syarikat Fortune 500 dan juga berjuta-juta pelabur individu. BlackRock juga merupakan salah satu pemegang saham tertinggi bagi sebahagian besar saham teknologi gergasi termasuk Apple, Microsoft, Facebook dan juga bank-bank utama lain. Pada tahun 2019, orang ramai telah melakukan petisyen terhadap BlackRock kerana menjadi antara pemegang saham utama dalam industri pencemaran udara seperti pengeluaran minyak dan arang batu. Walau bagaimanapun, hal ini berubah pada tahun 2020 apabila firma itu berusaha untuk melabur dalam alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Kesimpulannya, BlackRock telah berkembang maju sebagai sebuah syarikat permulaan kecil kepada sebuah konglomerat global. Gergasi pasaran ini telah melakukan banyak eksperimen dalam pelaburan dengan melabur dalam semua bidang dan hasilnya ia memiliki saham dan hak mengundi dalam beberapa firma terbesar di Eropah. BlackRock menguasai hampir kesemua bidang termasuklah dalam tenaga, minyak dan gas dan sudah tentu dalam perbankan. Kejayaan yang dicapai oleh BlackRock hari ini juga adalah hasil hubungan baik dengan pihak kerajaan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.